isi. So memang kita punya objektif untuk buat live hari ni sebagai yalah kita nak buat kempen berkenaan dengan kita punya VMAS. So biar lebih ramai lagi orang menggunakan kita punya VMAS ni, and dia orang bukan setakat boleh guna hari ni saja, insya-Allah sampai bila-bila dia orang boleh guna kita punya mask ni lah. Tak semestinya semata-mata kita nak sekarang tengah menempuh ataupun bertarung ataupun kita tengah melawan COVID-19, tapi insya-Allah lepas ni mungkin kita boleh guna untuk pelbagai fungsi lah. Bila dah insya-Allah bila COVID-19 ni hilang, kita boleh guna lain lah. Mungkin anak kita kurang sihat ke ataupun kita kurang sihat sesama demam, nak jumpa kawan-kawan, so lepas ni dah dijadikan satu benda yang biasa kita gunakan. Kalau macam dulu mungkin nak pakai mask ataupun nak pakai pelitup muka keluar ni macam satu benda yang janggal. Paling rajin pun orang akan pakai hijab ataupun jilbab untuk tutup ni muka. Itu sebagai wanita lah, lelaki pun takkan pakai benda tu. Tapi lepas ni mungkin benda ni jadi satu perkara biasa. So tak semestinya lepas ni mask ni penggunaannya hanya sekarang ni saja. Waalaikumsalam Tuan Razak, apa khabar? Terima kasih semua kepada semua yang dah join. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Minta tolong kita share dulu, like dulu, supaya kita meramaikan lagi lah kita punya sesi hari ni. Hari ni tengok nak cari idea apa benda saya nak buat sembang hari ni. Saya pergi print satu kajian berkenaan dengan mask ni. Macam mana saintis-saintis ni cuba mengolah, maksudnya daripada mask yang wujud sekarang macam N95 ataupun mask-mask yang sedia ada, surgical mask yang ada. So dia orang memikirkan macam mana dia orang nak buat membantu pemain-pemain industri di luar sana untuk memasarkan mask ni secara komersial, tetapi ada ciri-ciri yang lebih kurang macam surgical mask atau N95. Waalaikumsalam Tuan Saimi dengan Puan Aidi Anan, apa khabar semua? So hari ni saya akan sembang merujuk kepada hasil daripada kajian yang diorang dah buat kat sini. Yang ni pun diorang buat, dia tak tulis tarikh, sebab biasanya memang kalau buat jurnal ataupun jurnal artikel biasanya dia tak tulis tarikh bila mulalah. Cuma yang ini volume untuk 2020 lah, tahun lepas punya kajian. So saya akan merujuk menggunakan artikel review yang ni, yang telah dijalankan pada tahun lepas lah. Okey. Waalaikumsalam. Abang Mio, apa khabar? Meh nyanyi sikit. Okey. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak menghormati anda punya masa. Kita mulakan lah. Okey. Assalamualaikum semua. Salam tengah hari. Harapnya semuanya sihat-sihat belaka dari Isnin yang mulia ni. And harap semua dah makan lah, makan tengah hari, and dah kenyang, so boleh fokus untuk mendengar apa celoteh saya petang ni lah. Okay, so kalau tengokkan kita punya tajuk hari ni adalah kita VMAS for all. Kita nak berkempen berkenaan kita punya VMAS ni supaya lebih ramai lagi orang menggunakan kita punya face mask yang ada ini, menggantikan mask-mask yang lain yang wujud, yang mask-mask komersial yang wujud di luar sana. Okay, so kalau anda perasan, kita sekarang ni ialah kalau tengok hari tu hari Ahad ke hari Sabtu rasanya kes pun sampai 4K. So benda tu agak membimbangkan lah, and benda tu pun kalau dulu mungkin masa awal-awal kes baru macam beratus lagu apa je Abang Mio, tak kisah. Okey, kalau macam dahulu, kes dahulu dia main ratusan, kita pun macam still rasa takut-takut. Tapi sekarang dah main sampai 2-3 ribu, 4 ribu dah sekarang pun. Dia jadi macam benda tu semakin hampir dekat dengan kita. Kalau kita nak keluar pun rasanya makin risau. Sekarang kalau macam dulu mungkinlah orang mesti relax lagi. Tapi kalau tak tahulah, kalau saya sekarang ni dahulunya mungkin saya tak kisah sangat, tapi sekarang bila nak keluar macam 5-6 kali, okey ke tak okey ni, bahaya ke tak bahaya, sebab dah makin takut kan dengan tengok nilai kes yang meningkat sekarang ni. Okey, so kalau nak tengok merujuk kepada kajian ataupun research artikel yang dibuat ni, tajuk dia sebenarnya kalau anda boleh baca di sini, dia terbalik sikit lah. Yang ini berkenaan dengan face mask
in the new COVID-19 normal. Material testing and perspective. Maksudnya apa yang saintis-saintis ataupun engineer dia, Waalaikumsalam Tuan Syed, apa yang dia orang buat ataupun apa yang dia orang fikirkan melalui kajian dia orang bukukan ataupun dia orang tulis report ni, dia orang fikir dia orang punya teori ataupun apa yang dia orang nak cari, macam mana para saintis dengan engineer dan juga pemain-pemain industri boleh membantu untuk memudahkan orang mendapatkan bekalan mask di luar sana. Sebabnya kita tahu kalau tengok ada satu masa dahulu face mask tiba-tiba bekalan makin berkurang ya, sebabnya permintaan banyak kan, sampai orang pun ada stok up, dah macam kita stok up beras ataupun kita stok up tisu toilet. Dia punya kepentingan face mask tu sendiri. So melalui artikel ni dia orang tengok macam mana teknologi boleh membantu untuk memastikan dia orang boleh ikut demand pengguna, and dia orang boleh meningkatkan kualiti and apa jenis bahan-bahan lebih yang lagi yang sesuai mengikut piawaian ataupun SOP standard yang dah dibuat oleh WHO untuk hasilkan mask yang boleh digunakan lah untuk prevent ataupun mengurangkan risiko COVID-19 ni. Okey. Waalaikumsalam semua. Okey, so kalau kita tengok kat sini, sebelum kita masuk apa yang kriteria yang akan dia orang lihat, yang pertama kita tengok balik macam mana penyakit-penyakit virus yang berkaitan dengan kita punya sistem pernafasan ni boleh merebak. Okey. So kalau kita lihat virus ni, especially macam sekarang ni COVID-19, dia punya, kalau anda boleh nampak dia punya carta ini berkenaan dengan size virus lah. Sekejap, mana kamera? Okey, sini kamera. Okey. So kalau tengok kat sini, dia kurang jelas lah. Okey, ni size ni basically adalah size virus ataupun bakteria dengan kulat-kulat yang wujud dekat kita punya, apa yang wujud dekat kita punya sekitaran udara kita lah. Kalau kita tengok sebenarnya saiz coronavirus ni lebih kurang dalam saiz 60 hingga 140 nanometer. So maksudnya memang sangat-sangat kecil dia punya sizing dia. So kalau macam mana kita nak pastikan face mask yang kita gunakan ni mampu untuk filter virus-virus macam ini. So that's why lah mereka ni melakukan kajian yang berkenaan lah. Okay. So kalau kita tengok virus yang boleh menyerang ataupun menyebabkan orang tu kena jangkitan berkaitan dengan pernafasan, dia ada 3 cara. Macam mana dia boleh merebak. Ini tak kisahlah COVID-19 ke SARS ke MERS ke COVID, ni semua dia adik-beradik. Okey, so macam mana dia boleh tindak? Yang pertamanya, dia melalui kontak. Okey, maksudnya daripada sentuhan. Yang keduanya daripada liquid ataupun cecair droplet. Yang ketiganya daripada udara. Okey, ini 3 cara macam mana benda tu boleh merebak. Okey, kalau kita merujuk pada sekarang kes yang kita tengah lawan sekarang ni, macam mana COVID-19 boleh merebak, basically dia pun ada kaitan dengan 3-3 ni lah. Tapi yang biasanya memang yang benda paling utama macam mana dia merebak lah melalui daripada droplet air. Maksudnya daripada kita punya masa tengah bercakap ni, air liur terbang ke sana, kita tak nampak air liquid-liquid yang keluar terasa daripada kita punya mulut, daripada kita punya hidung ataupun daripada kita punya mata. Tapi biasanya daripada dua lah, hidung ataupun mata, pergi ke orang lain. So Waalaikumsalam Puan Ita, apa khabar? So itu satu. And segala macam contoh daripada segi sentuhan, dia ada 2. Sama ada dia berlaku secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau langsung tu senanglah, maksudnya mungkin ada kita tengah bersin, orang tu ialah orang yang bersin, yang sesama tu, ataupun orang yang ada penyakit tersebut, ataupun orang yang pembawa bakteria tu, dia tangan dia memang dah tahu ada bakteria, dia pegang kat anda. So maksud itu dia bersentuhan direct. Kalau daripada indirect, kemungkinan air droplet ataupun virus tu dah melekat dekat tempat lain, seperti kemungkinan dekat pemegang contohlah pemegang tangga ke, ataupun dekat lift punya button, ataupun dekat pemegang pintu, contoh sebagai tutup pintu. Tu contoh, itu secara indirect. Dan satu lagi yang secara indirect,
adalah seperti ada satu carrier. Kalau ayat istilah sainsnya dia fomites. Bermaksud benda yang membawa virus tu pergi transfer dekat perumah ataupun orang lain. Muka sudah lain. Apa yang lain tu? So macam mana fomites ni boleh menjadi salah satu faktor ataupun penyebaran virus-virus ni adalah yalah sebab virus-virus ataupun bakteria yang seperti COVID-19 punya virus ni dia ada jangka hayat untuk diorang survive kalau walaupun diorang tak jumpa lagi tempat perumah untuk diorang singgah. Waalaikumsalam Pemadam Kunci, apa khabar? So bila dia duduk dekat, contohlah dia duduk dekat kita punya baju ataupun dia duduk dekat kita punya daun sampah ke, dekat bungkusan roti ke, contoh kan, duduk sebentar kat situ, mungkin dia akan survive sekurang-kurangnya dia boleh ambil masa lebih kurang dalam, depend pada jenis virus lah. Kalau kat sini jap mana tadi dia punya point dia, dia boleh ambil masa mungkin dalam 30 ke 60 minit ataupun ada yang sampai 3 jam pun boleh tahan. Kalau tengok jenis virus sebutlah, kalau COVID ni saya lupa berapa dia punya lifespan yang dia boleh survive tanpa dia ada perumah. Tapi memang itu contoh macam mana virus tu boleh merebak. So kalau macam contoh lah, sebagai contoh kita pakai virus pula. Kita pakai face mask. Contoh kita tu tangan kita tak tahu kita pegang apa benda yang kita tak tahu berjenis bakteria yang wujud, masa kita sentiasa pegang. Sebab biasanya kalau kita pakai face mask, macam saya sekalipun lah, contoh kita pakai face mask, mesti kita akan selalu bila berborak dengan kawan, kita akan selalu pegang macam ni untuk macam nak nak senang berborak. Kita tarik, tak pun tiba nak makan ke apa, kita pegang macam tu kan. So biasa kita pegang, kemungkinan kawasan mask kita depan ni ataupun tangan kita ni kemungkinan ada bakteria yang kita tak tahu apa jenis bakteria yang kita bawa. So lepas tu nanti bila kita berang, kita terus mungkin kita akan lap muka ke lap mata. Kemungkinan benda tu ada bakteria juga. So itu pun kita kena hati-hati jugalah. Biasa semua orang dah tahu kan benda tu. And last sekali, selain daripada air droplet, last sekali pada udara lah. Udara ni kemungkinan bila benda dia terbang, dia bawa terbang, dia akan melekat pada tempat lain. Itu salah satu cara macam mana bakteria ataupun virus tu boleh merebak. Okay. So berbalik kepada macam mana and bagaimana saintis boleh membantu untuk meningkatkan kita kualiti-kualiti mask di luar sana. Yang inilah kalau bergantung pada, merujuk kepada artikel ni, first sekali diorang punya apa yang diorang fikir adalah macam mana diorang boleh membuat face mask menggunakan alternatif material yang sesuai untuk memastikan dia punya keberkesanan untuk filter virus-virus yang ada. Itu yang diorang cari, yang pertamanya lah. Lepas tu yang kedua, macam mana diorang nak design mask tu supaya dia lebih protektif dengan lebih selesa untuk dipakai. Maksudnya in term of breathing, respiration. Yalah, sebab kadang-kadang mask mungkin bila kita nak pastikan mask tu boleh filter benda sekecil-kecil alam, pasti dia punya breathing punya capability. Yalah, sebab bila dah makin dia punya tekstil ni makin kita panggil fine, so dia punya kadar orang nak bernafas tu mungkin makin sesak. So maksudnya betul lah mask tu sesuai untuk filter benda-benda nano yang kecil-kecil. Tapi dengan kepakaran engineering, dengan saintis-saintis ni, dia orang memikirkan cara macam mana dia orang nak pastikan benda tu kita boleh filter dengan sebaik mungkin, nak maksimalkan dia punya filtration, dengan dia orang pastikan orang tu selesa nak pakai untuk long term. Okay. And yang ketiga adalah dia orang nak cuba buatkan mask yang mempunyai fungsi yang pelbagai, bukan semata-mata untuk protect diri kita daripada semata-mata untuk virus. Mungkin dia nak ada benda lain, mungkin untuk untuk bagus untuk dia punya kulit, contohlah. Sebab ini dia orang punya hipotesis, cara dia orang nak nak cuba buat penambahbaikan lah. Okay, so berbalik kepada face mask, macam mana kalau ikutkan macam hari tu saya sharing pada waktu malam hari tu,
Berkenaan face mask, macam mana face mask ni membantu untuk mengurangkan risiko kadar keberjangkitan COVID-19 ni sendiri. Kalau ikut WHO tu memang dia ada ada probability untuk mengurangkan risiko tu lebih kurang pada 6 hingga 20% untuk mengurangkan risiko. Ada sampai high hingga 80%, tapi depend pada on situation. Sebab kalau ikutkan satu contoh yang WHO keluarkan, ada seorang mana nama, dia kan nama lah. Kalau tengok kat sini ada case report yang diorang ada reportkan, ada seorang lelaki tu terbang daripada China dia terbang daripada China ke Toronto. And orang tu memang ada COVID-19. And memang dia pun ada simptom masa dia naik flight tersebut. And dalam flight tersebut tu ada lebih kurang 25 orang yang ada kira kontak rapat lah. Tapi orang yang naik flight tersebut yang ada COVID-19 punya virus tu, dia memang 24 hours pakai face mask. Dan diorang test yang 25 orang yang kontak rapat tu, alhamdulillah memang tak ada tak ada simptom-simptom ada COVID-19. So maksudnya dengan case report yang ada ni, dia menunjukkan memang pakai face mask insya-Allah membantu mengurangkan risiko penyebaran virus tersebut pada orang lain lah. And kalau kita tengok macam mana WHO memastikan ataupun membuat SOP, standard operation punya inilah kriteria yang memastikan mask tersebut sesuai untuk digunakan dalam kes-kes macam ini. Dia akan check juga first macam mana mask tersebut boleh filter virus-virus, and also dia punya dia punya yang hydrophobic dengan dia punya filtration virus tu lah. Itu dua benda. So dua benda tu yang biasanya dia orang akan check. Kalau tengok pun mana-mana company yang nak buat face mask yang macam N95 pun dia orang kena ikut dia punya test yang kena buat lah. Sebenarnya banyak jenis test. Kalau anda lihat kat luar pun dia ada macam nombor-nombor siri dia orang kan. Sebab nombor siri tu berbeza mengikut tempat orang tu mendapatkan kelulusan test. Sebagai contoh, mungkin orang tu buat kat US, dia akan gunakan standard dia ada yang nama US punya lah. Macam kita MSc pun ada menggunakan test sebut daripada US, and kebiasaan kita ada gunakan daripada Taiwan dengan Jepun. Waalaikumsalam Cikgu Yati, apa khabar? Okay. So kalau kita lihatlah kat sini, benda yang paling penting untuk kita pakai mask, selain daripada semata-mata kita ikut SOP yang ada tu, kita kena pastikan kita punya face mask ni ada extra function macam antibacterial properties lah. Yang ini yang ada yang ditekankan dalam jurnal artikel ni. Dia orang nak cari macam mana dia orang boleh bantu untuk mengurangkan kadar keberjangkitan, especially bila dia orang pakai mask-mask yang bukan daripada pakai buang, yang dia orang boleh pakai reuse setiap masa. So macam mana dia orang nak meningkatkan ataupun mengurangkan risiko kadar keberjangkitan tu. So dia orang cuba check ataupun dia orang cuba kaji macam mana dia orang nak cari antibacterial properties. Yang itu yang dia orang check, and banyak bahan-bahan yang digunakan. Yang salah satu yang paling biasa ataupun yang paling common digunakan adalah menggunakan heavy metal. Disebabkan heavy metal ni mampu untuk mengacau ataupun mengurangkan environment untuk bakteria tu hidup. So antara heavy metal yang biasa digunakan adalah silver ataupun perak. Yang ini, waalaikumsalam Tuan Mustafa, apa khabar? So heavy metal yang biasa digunakan adalah silver ataupun perak. Yang ini walaupun kita biasa tahu, kalau tengok pasal heavy metal ni, orang akan fikir benda ni berbahaya untuk diri dia orang, especially nanti kan kena kanser kalau benda tu boleh meresap kat badan ke ataupun sistem badan. Tapi insya-Allah biasanya heavy metal yang digunakan untuk antibacterial punya properties, dia punya nilai yang sangat-sangat sedikit,
and benda tu memang functional. Dia memang ada test-test yang digunakan untuk memastikan dengan kadar, meletakkan contohlah kadar silver dalam pakaian tersebut dengan kadar yang sangat-sangat sedikit dia punya nilai, tapi benda tu akan memberikan impact yang positif in term of antibacterial punya properties. Yang ini yang kita sekarang wajib lihat bila kita nak pilih face mask. Okey. Hai Winnie, apa khabar? Okey. So kalau kita kat luar sana masih lagi tercari-cari apa face mask yang sesuai ataupun benda face mask yang berbaloi lah untuk kita beli and benda tu selamat untuk kita gunakan, anda boleh cari ataupun pilih beli face mask yang ada antibacterial properties. Anda boleh cuba cari kat luar sana. Tapi kalau contoh anda masih tercari-cari tak jumpa mana company yang jual, tak susah. Kenapa? Dekat MSB kita ada menghasilkan ataupun mengedar face mask yang ada antibacterial property. Contohnya di depan mata saya ni lah. Okay, ini dia punya face mask yang saya dah gunakan daripada semenjak awal masuk kerja sampai sekarang. Yang mana ni sangat-sangat mudah untuk digunakan lah. Tak payah nak basuh setiap masa sebabnya dah ada antibacterial properties. So antibacterial properties ni fungsi dia kebenarnya bila kita masukkan kat tekstil ataupun kita masukkan dekat pakaian, fungsi utama dia yang pertama dia, Waalaikumsalam Norma Daya, apa khabar, adalah pertamanya untuk meningkatkan daya tahan benang tersebut. Sebab kalau anda bayangkan, kalau macam benang-benang dahululah, sampai certain masa, mungkin sampai 3-4 tahun tak guna, kita simpan dia punya benang tu dia rapuh, senang nak koyak. Kadang-kadang kita libas je mungkin benda tu akan koyak. So dengan ada teknologi sekarang ni, engineer yang wujud sekarang, dia memikirkan cara macam mana dia nak tingkatkan daya tahan benang tersebut. Dia orang insert ataupun dia orang masukkan dalam berbenang tersebut dengan silver ataupun perak ni untuk meningkatkan daya tahan tekstil tersebut. Sebagai contoh macam mask yang ada ni. So selain daripada untuk meningkatkan daya tahan tekstil ataupun face mask yang ada, silver ataupun perak tersebut dia mampu untuk mengurangkan kadar pembiakan bakteria yang wujud supaya dia tak wujud dekat kita punya mask ni. Sebab yalah, kita pakai mask ni basically untuk mengurangkan risiko kita dapat jangkitan kuman. So sebab kita pun dekat kita punya udara ni pun yang kita tak tahu berapa banyak kuman yang ada di sekeliling kita. So bila kita pakai face mask yang macam ini, especially macam V-mask yang ada ni, kita pakai, so kita insyaAllah dapat mengurangkan risiko untuk menyedut habuk-habuk ataupun virus-virus yang ada sekitar. Contoh kalau tak ada COVID-19 sekalipun, benda-benda simple macam sesama punya virus ataupun bakteria pun kita mampu untuk kurangkan risikonya. Sebabnya selain daripada dia ada nano perak, dia juga terdapat juga lebih kurang agak 78 jenis mineral yang kita grind daripada arang bulu putih. And arang bulu putih ni dia punya konsep, dia akan ada satu liang-liang aroma yang akan, fungsi liang-liang aroma tu adalah untuk absorb, untuk tarik dan perangkap virus ataupun kulat ataupun benda-benda asing yang biasanya akan menyebabkan hidung kita tersumbat ataupun hidung kita ada masalah. So dengan ada arang bulu putih tu, dia akan kutip, dia akan filter benda-benda yang tak elok supaya tak masuk dekat kita punya sistem pernafasan. So insyaAllah bila kita pakai ni, kita punya sistem pernafasan tu akan jadi lebih cantik ataupun lebih baik lah. Sebab akan disebabkan oleh dua benda ataupun dua properties tadi tu, antibakteria dengan arang bulu putih untuk filter kita punya udara yang kita hidup ataupun udara yang kita hirup setiap masa. So takkanlah anda masih lagi nak menggunakan face mask yang biasa-biasa di luar sana yang kita pakai mungkin untuk jangka masa yang pendek. Kalau macam contoh face mask yang ada ni, Weekend punya V-mask ni, insyaAllah anda pakai sekarang, mungkin saya cakap sebelum ni, anda beli sekarang, mungkin yang sekarang ni sebab kita nak pakai setiap masa untuk COVID-19. Tapi contoh bila benda ni dah hilang, anda boleh reuse balik benda ni untuk protection. Sebagai contoh, mungkinlah lepas ni tak ada COVID, demam ke sesama, anda nak boleh pakai, tak ada masalah. Tak pun bila ada orang merokok ke, anda tak tahan dengan bau rokok dia orang,
Tak susah, pakai je. Lantak kat orang merokok tu macam ni melepak depan dia. Tengok dia orang ni terasa ke tak terasa? Sebab kadang-kadang ada orang yang merokok. Lagi-lagi kalau contoh kita pergi dekat apa nama? Kedai makan ke apa. Macam dulu kan kita punya kerajaan beria buat kempen tak boleh merokok dekat 2 meter 2 meter ke berapa lah dekat kawasan awam kan. Tapi sekarang macam dah macam benda tu macam dah tak ada lah. Macam anggap kata ayam kan. Tapi contoh kalau benda tu masih lagi tak diimplement, tak dikuat-kuasakan, anda boleh gunakan benda ni. Okey? Boleh gunakan benda ni untuk filter asap rokok tu supaya kurang-kurang tak sampai dekat hidung kita yang jadi macam hidung kita tu sakit lah nak membaunya. So benda ni jadi multi purpose. Tak semestinya sekarang ni semata-mata untuk kita punya COVID-19. Okey? And kalau kita tengok berbalik pada artikel yang ni, sebab kenapa saya suka nak bawa artikel ni, dia menarik tau. Dia membuka minda kita supaya kita fikir macam mana Miss Pam ni dapat idea untuk keluarkan face mask yang macam ini, yang tapi ada extra function. So tengok, disebabkan contoh dia macam inilah, sebab ada orang yang ahli fikir yang memberi idea kepada pemain-pemain industri untuk mengeluarkan face mask yang membantu kalian, yang semata-mata bukan untuk kita pakai dan kita buang, tapi insya-Allah benda ni boleh pakai and kita boleh guna balik, and dia punya sifat ataupun dia punya kebaikan tu kekal. Sebabnya kalau macam Weekend punya produk, kita bukan letak ataupun bukan kita tampal dia punya bahan-bahan seperti silver, germanium, titanium ni, bukan kita tampal, tapi kita memang betul-betul grind buat dia punya berbenang tu. So insyaAllah benda tu dia punya sifat ataupun dia punya kelebihan yang ada pada produk-produk Weekend tu insyaAllah kekal. Selagi benda tu ada depan mata anda boleh pakai, anda boleh dapat dia punya impact. Tapi kalau benda tu hilang, anda tak boleh pakai, so memang hilanglah dia punya nikmat ataupun dia punya fungsi tu. So itu yang anda kena simpan elok lah. Sebab mask ni memang selalu hilang. Lagi-lagi bila mask mahal macam ni, fungsinya baik, orang tahu dia punya kelebihan, kita pun tak erti nak jaga, kadang-kadang tertukar ke ataupun orang ambil pun kita tak perasan, terpaksa beli lagi. Tapi tak ada masalah. Sebabnya kenapa kita mulai hari ni ada 7 hari, kita bagi 7 hari kita jaga kita punya promotion. Di mana sebelum ni kalau anda beli 80 BV apa-apa barang, tak kisahlah Rosella punya barang ke, Weekend punya barang ke, Bayono ke, Gabba Coffee ke, yang penting cukupkan 80 BV, sepatutnya anda hanya dapatkan shower gel yang ini. Tapi sekarang ni Miss Pam berbesar hati untuk membantu kalian, anda terus dapat satu VMAS secara percuma. So tak payah susah. So maksudnya sekarang anda shopping barang dekat MXB, apa-apa produk yang anda biasa beli, cukupkan 80 BV, anda akan dapat extra satu barang, satu VMAS yang anda boleh pakai. Kalau anda dah ada, anda boleh hadiahkan kepada orang lain. Kalau anda tak nak hadiahkan pun, anda boleh jual pada mereka lah. Kalau anda hadiahkan, insyaAllah murah rezeki anda, lagi banyak sale anda. Itu satu. Yang kedua, kalau anda beli 160, sepatutnya anda dapat satu shower gel, satu VMAS. Tapi bos bagi kita ekstra. Kita boleh dapat satu botol lavender water dengan satu lagi botol VMAS. So dapat ekstra. So maksudnya kalau anda beli 160 BV, anda dapat 2 VMAS dengan satu lagi ekstra lavender water. Betul, logo Weekend wanted. Itu betul, Puan Mariam. Memang sangat-sangat wanted. Ramai orang dah tercari-cari. Macam hari tu 2-3 hari lepas kita selalu promote dekat Facebook page, ramai rakan-rakan ahli MXB yang share berkenaan dengan kita punya VMAS ni. Kita punya Facebook page ada dapat beberapa DM berkenaan, dia orang bertanya berkenaan dengan harga kita punya VMAS. Maksudnya kita punya campaign and also apa yang kita promote dekat kita punya page tu sampai, apa yang anda promote tu sampai ada orang lain yang terbaca ataupun terlihat kita punya
advertisement, tertarik, and diorang berminat, dan diorang terus DM kita punya Facebook punya page. So anda jangan putus asa untuk share berkenaan ni, tingkatkan awareness berkenaan bezanya face mask yang kita ada ni, weekend punya face mask ni dengan face mask yang lain. InsyaAllah akan ada lagi orang membeli dengan anda. Sebabnya kita ada kelainan. Kalau anda tak share ataupun anda tak hebahkan, anda tak war-warkan, orang lain tak akan tahu. And lagi-lagi sekarang dengan ada promotion yang ada, yang Miss Pam dah sediakan, baiklah anda grab. Okay, tak rugi, 7 hari je. Okay, anda beli, anda shopping, anda dapat extra extra VMAS untuk diri anda. Okay, apa tunggu lagi? Inilah masa untuk kita pulun share berkenaan dengan kita punya VMAS ni. Okay, so untuk perkongsian saya hari ni basically sampai situ sajalah. Saya tak ambil masa yang panjang. Biasanya ambil masa dekat 40 minit ke sejam, tapi sebabkan ini benda yang biasa kita share dalam 2 hari ni, so kita ambil short message supaya anda semua tahu. And sebenarnya saya punya aim adalah untuk bercerita tentang 7 hari punya 7 hari kempen kita jaga kita punya promotion, untuk anda tahu, anda alert, and anda boleh share pada kawan-kawan yang lain. Okay, so memang kat luar sana kita yang sangat memerlukan pakai pelitup muka yang bersesuaian untuk diri kita. And bagi saya face mask face mask V-Mask ni yang sangat menarik. Sebabnya kenapa? Daripada segi, kalau contohlah anda nak beriadah atau anda nak meningkatkan stamina. Sebenarnya kalau anda nak meningkatkan stamina, kalau dahululah tak ada face mask macam ini, di Jepun diorang gunakan mask yang biasa, lepas tu diorang basahkan. Maksudnya bila diorang berjoging ataupun berlari, ini atlet yang kadar keupayaan diorang punya stamina ni quite tinggi lah. Kalau kita yang jarang-jarang exercise, sebab macam tu mungkin bahaya sikit lah untuk tahap kesihatan kita. Tapi untuk orang atlet macam itu, diorang menggunakan konsep membasahkan diorang punya pelitup muka, and diorang exercise, berlari ke apa, sebagai ganti diorang macam diorang, perumpamaan lah, macam diorang tu berlatih di tempat altitude yang tinggi. Kenapa macam itu? Sebab biasanya bila orang yang berlatih ataupun training untuk di tempat altitude yang tinggi, macam contoh tempat yang ada gunung ke, macam contohlah Gunung Kinabalu ke apa, contoh orang tu selalu naik turun Gunung Kinabalu, diorang punya stamina tu biasanya lebih tinggi berbanding orang yang biasa training dekat tempat yang rendah. Sebabnya orang yang duduk dekat altitude yang tinggi, dia orang punya oksigen punya concentration tu lebih rendah. So dia orang guna konsep letakkan mask, basahkan, dia orang exercise, memang lebih kurang macam dia orang membuat satu situasi yang lebih kurang sama lah. Maksudnya bila kita pakai mask, kita akan jadi macam nak bernafas susah sikit. So oksigen yang masuk pun jadi kurang berbanding yang biasa. So dia lebih kurang juga sama. Ini tak payah basahkan sangat, tak payah basahkan pun. Kita pakai macam biasa pun, kita akan rasa dia punya impact lebih kurang sama. Cuma dia takkan lemas. Dia selesa, tapi dia punya oksigen tu, dia punya, kita panggil apa filtration dia sangat-sangat bagus. Itu yang sangat-sangat menarik yang kita boleh gunakan lah. Tapi kalau orang tu atlet nak gunakan, kita boleh bagi cadangan macam itu. Tak perlu dia nak basahkan, tak selesa. Tapi ini tak payah basah pun, dia boleh impact yang sama macam konsep yang tu. Yang ni sebab ini teknik ni banyak digunakan atlet-atlet luar negara lah. Dia orang nak increasekan dia orang punya stamina ataupun kadar keupayaan badan dia orang supaya mampu beraksi dengan oksigen yang lebih rendah berbanding dia orang punya bila kita beraksi ataupun bermain ketika kita punya oksigen level tinggi. Dia berbeza. Itu salah satu cara, contoh yang anda boleh gunakan extra point lah kalau anda nak. Tapi biasanya macam KKM pun tak galakkan. Kalau anda berjoging pun biasa tak payah pakai mask. Ini cuba extra point ataupun extra ilmu lah yang saya share. Sebab yang ini saya dapat bacaan tu, ilmu tu daripada bacaan bila macam mana kita nak improvekan orang tu punya fitness level. Tu dia saya share kat sini lah. Okey, apa-apa pun, terima kasih. Ada apa soalan tak? Mungkin ada pertanyaan sebelum saya mengundur diri daripada sesi live yang ada inilah. Adakah? Kalau tak ada,
Kalau tak ada, saya kalau tak ada tak apa. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian yang sudi meluangkan masa untuk mendengar celoteh saya selama setengah jam untuk petang ini. Harapnya sharing yang saya berikan ini anda tidak jemulah untuk mendengarnya, sebab ialah muka saya je cerita pasal produk-produk weekend ni kan. So asyik muka sama, and kadang-kadang input pun mungkin lebih kurang sama je. So setiap kali waktu live sesi ni saya cuba bawakan input-input yang berbeza-beza yang anda boleh gunakan supaya ia menjadi satu perkara baru untuk anda dengar and tak membosankan untuk anda dengar lah. So terima kasih semua, and saya minta maaf jika sepanjang saya berbicara ni mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan ataupun kurang sesuai digunakan. And benda yang baik tu semua atas izin Allah. Dia memberikan saya idea untuk saya share pada kalian lah. Apa pun terima kasih. Assalamualaikum and salam sejahtera lah.